Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ini live pendek dan saya harap audio jelas. Kalau audio jelas, sila mesej untuk memaklumkan kepada saya. Jadi saya diminta oleh ramai orang untuk komen berhubung dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Jadi mulanya saya tidak ingin komen. Okey. Sebab anda tahu, saya tahu, satu Malaysia tahu bahawa ini adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Malah ini akan hanya mencemari pentadbiran Anwar, hanya akan menyebabkan Anwar dikecam, dikeji dan sebagainya. Ya. Jadi kalau anda tahu benda ni, cuba fikir, semestinya Anwar tahu. Jadi takkan Anwar akan membuat kerja ni sekiranya ianya akan membawa keburukan kepada pentadbiran dia. Senang je. Dia boleh lantik siapa-siapa. Dia dah bersusah payah jadi Perdana Menteri, kenapa nak sabotaj diri sendiri? Jadi atas pertimbangan ini, anda boleh tahu, saya boleh tahu bahawa Anwar sebenarnya tidak ingin lantik Nurul Izzah tetapi terpaksa. Jadi persoalannya bukan kenapa Anwar memilih Nurul Izzah, iaitu anak dia sendiri, yang jelas melanggari prinsip Anwar untuk melawan kronisma nepotisma. Ya, yang jelas merupakan satu penipuan oleh Anwar, kerana Anwar kata nak lawan kronisma, dia lantik anak dia. Dia kata nak lawan rasuah, dia lantik Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia kata Perdana Menteri tak akan pegang jawatan Menteri Kewangan, dia jadi Menteri Kewangan. Jadi kalau Anwar dah tahu benda ni akan memudaratkan dia, kenapa dia buat? Jawapan dia mudah. Kerana sekarang isu pelantikan Zahid dan juga krisis dalaman UMNO, khususnya selepas Zahid melakukan pemutihan menggunakan hutan rimba, ya, ini telah menghantui PH. Ini sedang membawa satu keburukan yang besar kepada PH, dan PH tidak dapat mengawal Zahid dan UMNO. Kira Zahid sedang bermaharaja lela dan Anwar serta PH tidak ada kawalan lagi, dan mereka tahu ini akan memudaratkan PH, khususnya bila berlaku pilihan raya negeri atau esok bila berlaku pilihan raya umum. Kalau UMNO ada pun sedikit saki baki penyokong dia, semuanya saya kira sama ada akan berundur menyokong pihak lain ataupun sudah berundur menyokong pihak lain. Ada risiko MP-MP UMNO yang kini sudah sedar bahawa mereka tidak ada masa depan dalam UMNO, yang sudah sedar bahawa jika mereka kekal dalam UMNO, mereka akan disisihkan oleh pengundi Melayu Islam yang akan menggelar mereka pengecut, yang akan menggelar mereka tali barut Zahid. Ada risiko MP-MP UMNO kini sudah bersedia untuk berundur dari UMNO sekalipun terpaksa mengosongkan kerusi Dewan Rakyat dan bertanding semula. Ada risiko jika contohnya 10 MP UMNO keluar UMNO dan kerusi mereka dikosongkan, kemudian diadakan pilihan raya kecil, kerusi-kerusi ini sekiranya MP-MP UMNO ni masuk Perikatan Nasional sebagai contoh, kerusi-kerusi ni akan pergi ke Perikatan Nasional. Ada risiko bahawa GPS dan GRS kemudian akan menyokong Perikatan setelah melihat Perikatan mendapat tambahan 10 kerusi daripada 74 menjadi 84. Ya. Dan GPS dan GRS sedar bahawa UMNO dibenci hampir semua rakyat Malaysia, dan jika mereka terus bersama UMNO, mereka akan kena padahnya. Jadi pendek kata, semua ni menghantui PH. PH sekarang sedar bahawa disebabkan UMNO, disebabkan apa yang berlaku, PH tidak akan dapat sebarang manfaat daripada undi Melayu Islam tambahan asal penyokong UMNO. Dan PH sendiri tahu PH akan terkesan kerana pengundi Melayu Islam yang menyokong PH pada PRU 15 mungkin ramai juga sudah berundur setelah Anwar kencing kepada penyokongnya dan berdamping dengan kleptokrat melantik Anwar Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi walaupun pelantikan Nurul Izzah ni akan menjadi perbualan ramai, tetapi untuk memastikan atau untuk mengalihkan perhatian daripada isu Zahid dan isu UMNO yang sedang menghantui PH, saya kira Anwar rela isu Nurul Izzah jadi perbualan kerana ianya tidak sebegitu teruk berbanding dengan apa yang sedang berlaku dalam UMNO. Jadi pada pandangan saya, ini adalah taktik alih perhatian.
Anwar mengumumkan Nurul Izzah jadi penasihat ekonomi, seolah-olah ya Rafizi ini tidak ada fungsi. Kemudian dia menjanjikan Nurul Izzah tidak akan dapat gaji. Semestinya Anwar tahu benda ni akan ditentang ramai. Kemudian saya fikir pada satu tempoh yang sesuai, Anwar akan berkata dia dengar keluhan orang ramai dan memutuskan Nurul Izzah tidak lagi menjadi penasihat ekonomi. Jadi ini pandangan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.